A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sambung lagi PDPR kita. Petang ini mata pelajaran Munakahat. Murid-murid buka kitab muka surat 18 Munakahat. Kita akan masuk tajuk jenis-jenis talak, kerana kita masih di dalam tajuk pelajaran 2 talak. Jadi sekarang kita masuk jenis-jenis talak. Murid-murid, jenis-jenis talak ada 3. Yang pertama, talak sunni. Yang kedua, talak bid'ai. Yang ketiga, talak bukan sunni dan bukan bid'i. Sunni pun bukan, bid'i pun bukan. Okey, ada 3 talak. Ingat apa tadi? Talak sunni, talak bid'i, talak bukan sunni dan bid'i. Kita pergi pada talak sunni yang pertama. Talak sunni. Talak sunni berarti talak yang dilakukan mengikut sunat. Talak ni ikut sunnah Nabi, iaitu mengikut kaedah yang ditentukan oleh syarak. Dia ceraikan isteri cara yang betul, mengikut sunnah. Ia merangkumi cara menjatuhkan talak dan keadaan isteri semasa talak itu dijatuhkan ke atasnya. Talak tahu kan? Talak ni cerai, ceraikan isteri. Talak ni cerai. Asal sebut talak, itu namanya cerai. Ia merangkumi cara menjatuhkan talak dan keadaan isteri semasa talak itu dijatuhkan ke atasnya. 1. Talak dijatuhkan dengan sifat ihsan, iaitu satu demi satu dan tidak 3 sekaligus. Ini bertujuan memberi ruang untuk menilai diri setiap yang terlibat dan merenung akibat perceraian. Mengikut sunnah, dia menceraikan isteri dia satu demi satu. Dia tidak 3 sekaligus. Dia menceraikan isterinya satu demi satu. Mula-mula talak 1 dulu, talak 1, talak 2, talak 3. Tidak terus aku ceraikan kau dengan talak 3. Tak. Dia daripada talak 1. Faham murid-murid? Untuk kenapa dia satu demi satu? Untuk menilai diri dan merenung akibat perceraian. Untuk menilai diri bahawa perceraian ni bagus ke tak bagus. Mana tahu dia menyesal, dia rujuk balik isteri dia. Dia nak balik dengan isteri dia. Jadi mulakan dengan daripada talak 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Surah At-Talaq ayat 1. Artinya, wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Ceraikan isteri pada dia mula iddahnya. 2. Talak bid'i. Talak bid'i bermaksud talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikut kaedah syarak. Ceraikan tak ikut sunnah. Tak baiklah macam ni. Islam mengharamkan suami talak secara bid'i dan dihukum berdosa, tetapi talak itu dihukumkan sah, jatuh talak. Talak bid'i ni berdosa tapi tetap jatuh talak. Cerainya jatuh, tetap dia bercerai tapi berdosa. Talak bid'i yang dilarang. 1. Menjatuhkan talak 3 sekaligus. Sama ada menyebut 3 talak atau menyebut satu persatu tetapi berturutan pada satu tempat dan pada satu masa.
Aku ceraikan kau dengan talak 3. Terus sekaligus 3. Tak boleh. Lepas tu ataupun dia ceraikan isteri dia ikut turutan 1, 2, 3 tapi pada satu masa yang sama. Contohnya aku ceraikan kau dengan talak 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekaligus. Itu juga tidak boleh. Yang kedua, menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid atau nifas. Dia ceraikan isteri dia waktu isterinya sedang haid. ABC tu. Sedang haid atau nifas. Nifas ni yang lepas melahirkan anak tu lah. Okey, 3. Menjatuhkan talak ketika isteri suci tetapi setelah disetubuhi. Dia ceraikan isteri dia selepas disetubuhi. Tak boleh juga. Okey, kita masuk jenis talak yang ketiga, iaitu talak bukan sunni dan talak bukan bid'i. Sunni pun bukan, bid'i pun bukan. Dia harus. Talak yang tidak termasuk dalam jenis sunni atau bid'i ialah hukumnya harus. Talak yang termasuk dalam jenis ini ialah 1. Talak isteri yang masih kecil yang belum datang haid. Isteri dia budak-budak lah maksudnya. Kecil lagi isterinya, diceraikan. Itu sunni pun bukan, bid'i pun bukan. 2. Isteri yang terlalu tua yang sudah putus haid. Dia tak datang haid lagi, dia cerai. Isterinya dah tua, yang dah menopause, yang tidak datang haid lagi, diceraikan. 3. Isteri yang disahkan mengandung. Isterinya mengandung, diceraikan. Okey, harus. 4. Isteri yang diceraikan dengan cara khuluk. Diceraikan isteri dengan cara khuluk. Khuluk ni apa? Nanti kita belajar. Khuluk ni, cikgu bagi sikit. Khuluk ni ialah dia menceraikan isteri dengan bayaran. Contohnya, aku ceraikan kau dengan bayaran RM1,000. Isteri dia bagi RM1,000, baru suami diceraikan. Itu maksudnya khuluk. Yang kelima, isteri yang belum disetubuhi. Isterinya belum disetubuhi lagi, dia dah ceraikan. Itu boleh juga. Bukan sunni dan bukan bid'i. Dua-dua bukan. Jadi dia harus. Okey, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Untuk tugasan, sila jawab soalan-soalan yang berikut. Tulis dalam buku tulis. Soalannya berbunyi, 1. Berapakah jenis-jenis talak? Dan apakah jenis-jenis talak? Berapakah jenis-jenis talak dan apakah jenis-jenis talak? Yang kedua, menceraikan isteri dengan sifat ihsan, iaitu satu demi satu dan tidak sekaligus, termasuk dalam talak apa? Yang ketiga, soalan ketiga, menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid atau nifas, itu termasuk dalam talak apa? Soalan yang keempat, sebutkan 2 contoh talak bukan sunni dan bukan bid'i.
Itu saja untuk soalan jenis-jenis talak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.